Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kampen Bendera Putih, Kemuncak Kegagalan Kamu, kata Puad Zarkasi memberitahu Muhyiddin. Ahli MKT UMNO Puad Zarkasi mengkritik pengerusi PN kerana menganggap tempoh pentadbirannya selama 17 bulan sebagai kejayaan. Netizen ramai yang berpakat ketawa terbahak-bahak di dalam ruangan komen di mana-mana ruangan komen media sosial. Mereka kata ini mungkin yang disebut masuk bakul angkat sendiri, kata mereka. Tiada pengiktirafan dari luar, tiada pengiktirafan dari mana-mana NGO ataupun daripada badan-badan yang berkecuali kepada kejayaan PN, kata mereka. Berbanding dengan Anwar Ibrahim, belum sampai 3 tahun menjadi Perdana Menteri, pelbagai pengiktirafan diberikan kepada Anwar Ibrahim yang hebatnya bukan dari Malaysia, tapi daripada luar negara. Itu namanya pengiktirafan, tak masuk bakul angkat sendiri. Ini ada orang masuk bakul angkat sendiri, perasan diri sendiri, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah penyakit kencing manis, tinggi darah, gout, saya kongsikan kepada Anda produk yang terbaik di pasaran, paling bagus, dia murah dan lebih bagus daripada itu berkesan. Sudah ramai yang membeli produk ini. Mereka kata murah dan berkesan. Hanya sapu atau telan ataupun minum boleh membantu untuk menyembuhkan, melegakan gout Anda. Dan jangan lupa harganya sekarang sangat murah kerana ada promosi Ramadan dan Raya. Tidak lama lagi akan kembali semula kepada harga asal. Dan paling penting nasihat orang tua-tua, sediakan payung sebelum hujan. Jangan sampai nanti Raya kena gaut pula kan. Jadi lebih baik beli cepatlah. Okey, saya tak jual ubat, saya hanya kongsi kepada anda manfaat yang terbaik. Seorang pemimpin UMNO menolak dakwaan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bahawa Perikatan Nasional PN mampu mentadbir negara lebih baik berbanding Kerajaan Perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puad Zarkasi turut mengkritik pengerusi Perikatan Nasional PN kerana menganggap tempoh pentadbiran 17 bulan beliau sebagai satu kejayaan. Sebaliknya, Muhyiddin disifatkan Perdana Menteri yang gagal. Beliau merujuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP separa masa dilaksanakan ketika pentadbirannya, dan laporan indeks pengendalian COVID-19 dikeluarkan Bloomberg meletakkan negara di tempat ketiga paling corot antara 53 negara ekonomi utama. Kemuncak gagalnya Muhyiddin ialah wujud gerakan bendera putih di merata tempat. Apakah Muhyiddin ada masalah ingatan? Katanya di Facebook. Semalam Muhyiddin berkata hasrat menjadi kerajaan menanti di Putrajaya bukan sekadar omong kosong, mengambil kira kemampuan gabungan itu menempuh pandemik COVID-19. Beliau berkata walaupun tiada rujukan menguruskan wabak berkenan, kerajaan gabungan itu berjaya mentadbir dengan baik lalu keluar daripada pandemik. Ahli Parlimen Pagoh itu juga berkata rakyat masih mengucapkan terima kasih kepadanya sehingga hari ini atas inisiatif diperkenalkan kerajaannya termasuk moratorium pembayaran pinjaman dan pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Kempen Bendera Putih adalah gerakan rakyat yang bermula di media sosial oleh mereka yang memerlukan makanan dan barangan keperluan lain ketika pandemik COVID-19 melanda pada 2021. Kempen itu muncul ketika ramai yang bergelut untuk mendapatkan makanan berikutan pelaksanaan PKP separa masak menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Pentadbiran Muhyiddin menerima kritikan hebat daripada warganet dan ahli parlimen pembangkang yang menyalahkan kerajaan kerana gagal menjaga kebajikan rakyat semasa PKP yang berpanjangan sehingga memaksa mereka mengibarkan bendera putih. Mengenai KWSP, Puad berkata ia adalah idea bekas Perdana Menteri Najib Razak dan juga syarat sokongan BN terhadap Muhyiddin yang bersama dalam kerajaan. Muhyiddin bangga pada moratorium pinjaman dan pengeluaran khas KWSP, sedangkan itu idea Najib dan jadi syarat sokongan BN, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Keputusan yang kita tunggu-tunggu untuk rayuan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bagi kes penggubahan wang haram dan juga penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, kini semakin ke kemuncaknya. Adakah beliau akan dipenjarakan hari ini? Adakah beliau akan masuk penjara pada hari ini juga? Semuanya akan terjawab. Ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Persoalan sama ada Syed Saddiq ke penjara atau dibebaskan bakal terjawab. Saudara, sebelum kita ulas tentang berita ini, jangan lupa siapa yang ada masalah kencing manis, gout, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Saya tak jual produk, saya tak jual ubat, saya hanya mau kongsi kepada Anda semua manfaat yang terbaik. Beribu-ribu orang sudah membelinya, beribu orang yang telah sembuh, dan insya Allah Anda juga akan sembuh. Jadi tolong tekan butang produk itu, dan harganya kini murah kerana ada promosi Ramadan dan juga ianya halal. Persoalan sama ada Syed Saddiq ke penjara atau dibebaskan bakal terjawab. Persoalan sama ada ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdurrahman akan ke penjara atau tidak akan terjawab hari ini. Mahkamah Rayuan dijangka mengumumkan keputusan ke atas hukuman 3 tahun penjara yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas tuduhan pecah amanah jenayah 2 tahun lalu. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim berkemungkinan menyampaikan keputusan sebaik kedua-dua pihak selesai membuat penghujahan. Mahkamah juga mempunyai budi bicara untuk menangguhkan keputusan dan menetapkan tarikh lain bagi menyampaikan penghakiman. Anggota panel hakim lain ialah Datuk Azman Abdullah dan Datuk Norin Badarudin. Prosiding hari ini yang bermula pada jam 10 pagi akan dimulakan dengan Ketua Pendakwa Raya Datuk Wan Syarudin Wan Ladin menjawab hujah pembelaan dan meyakinkan mahkamah untuk mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Pada November tahun 2023, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan sebatan ke atas Syed Saddiq kerana bersubahat dengan dalam pecah amanah, membabitkan dana 1 juta ringgit milik sayap pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sekiranya rayuan itu berjaya, Syed Saddiq akan dibebaskan, namun pihak pendakwaan masih boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan. Namun yang menjadi persoalan netizen ketika minum-minum kopi semalam, mereka bertanya, Syed Saddiq Syed Abdurrahman ini dia tak sedarkah dia mengeluarkan wang yang dibicarakan itu, kata mereka. Adakah orang di belakang Syed Saddiq Syed Abdurrahman dalam bersubahat di dalam mengeluarkan uang milik armada itu? Ada yang bertanya, adakah Syed Saddiq Syed Abdurrahman sebenarnya hanya terperangkap oleh situasi politik pada waktu itu, ataupun memangkah betul Syed Saddiq Syed Abdurrahman lah yang bersalah? Ada juga yang cuba membuat spekulasi, yaitu mungkin Syed Saddiq Syed Abdurrahman mengikut arahan ataupun mungkin terkena perangkap. Tiada satu orang yang tahu, yang hanya tahu hanya Tuhan. Dalam politik apa-apa saja boleh berlaku. Jadi sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.